Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Yang berusaha Encik Budiman bin Sahali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Api-Api. Yang dihormati Puan Jamilah binti Saleh selaku Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Rohaza binti Cik Ros, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muslijam bin Tamsir, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang dihormati barisan pendidik Sekolah Kebangsaan Api-Api, Ibu Bapa Penjaga serta murid-murid tahun 1 sesi 2021 yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang Maha Esa kerana kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk menonton dan mendengar taklimat dalam talian program transisi tahun 1 Sekolah Kebangsaan Api-Api bagi sesi tahun 2021. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, taklimat program transisi tahun 1 pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka seperti tahun-tahun lalu berikutan wabak pandemik yang melanda. Walau bagaimanapun, kita masih bersyukur diberi nikmat oleh Allah untuk meneruskan kelangsungan hidup ini. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, program transisi murid tahun 1 diadakan bertujuan untuk membantu murid-murid menghadapi perubahan dari pendidikan yang tidak formal seperti di tadika atau prasekolah ke pendidikan formal di tahun 1 sekolah rendah. Dengan terlaksananya program ini, murid-murid diharap dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah, guru-guru dan kawan-kawan baharu dalam masa yang singkat. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memohon keberkatan majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Marzuki bin Muhammad Rahim untuk membacakan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mengaminkan doa yang baca. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, sungguhnya kami mendatangkan kepadamu ya Allah pada hari ini, merafa' rasa kesyukuran kepadamu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berada di majlis dan juga program transisi tahun 1 bagi Sekolah Kebangsaan Api-Api bagi tahun 2021 ini ya Allah. Ya Allah, ya Hafidh, ya Syafi, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu ya Allah. Sinarilah kami, hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah daripadamu ya Allah. Semoga dengannya ya Allah kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, ya Falikul Habli wan Nawa, berkatilah segala usaha-usaha kami ini ya Allah dalam program transisi 2021 ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini ya Allah, anak-anak tahun 1 pada tahun ini aku ya Allah akan menjadi murid-murid yang berilmu pengetahuan ya Allah, bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ketabahan yang padu dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka ya Allah murid-murid yang amanah dalam menjalankan kehidupannya mereka ya Allah, menghormati guru-guru mereka ya Allah serta ibu bapa mereka ya Allah serta masyarakat sekelilingnya ya Allah. Jadikanlah mereka akhlak yang baik ya Allah, disenangi oleh rakan-rakan dan disayangi oleh guru-guru mereka ya Allah. Sesungguhnya mereka lah yang akan mencorakkan masa depan negara kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Latif, ya Kafi. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakan kami dengan ketakwaan dan indahkan diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khairu a'malina akhiruhu wa khairu a'malina khawatimuhu
وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Marzuki atas bacaan doa itu tadi. Bukan rumput sebarang rumput, rumput menghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon, kata Al-Puan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Encik Budiman bin Sahali selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Api-Api untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam sejahtera kepada semua warga SK Api-Api, kepada semua ibu bapa murid tahun 1 2021. Okay, alhamdulillah pada tahun 2021 ini kita dapat memulakan semula persekolahan kita dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua murid tahun 1 terutamanya dan juga selamat datang kepada semua ibu bapa yang menonton video ini. Jadi alhamdulillah pada tahun 2021 ini kita akan memulakan sesi persekolahan kita dalam keadaan norma yang baru. Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2020 yang lepas, sesi persekolahan telah pun dijalankan dalam norma baru di mana mulai bulan Mac yang lepas PKP telah pun dijalankan dan begitu juga PKPB dan PKPP. Dalam keadaan norma yang baru ini, seperti biasa kita akan melalui beberapa keadaan yang mana pembelajaran norma baru termasuklah juga pembelajaran secara dalam talian dan pembelajaran di rumah. Jadi seperti yang kita ketahui juga, tahun 1 merupakan tahun yang sangat penting untuk perkembangan pendidikan anak-anak. Tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 yang mana disebut sebagai tahap 1 merupakan tahun yang sangat-sangat penting kepada mereka di mana mereka perlu menguasai 3M iaitu kemahiran membaca, menulis dan mengira. Yang mana kita akan juga turut menyelesaikan kurikulum-kurikulum yang turut diberikan termasuklah bahasa Melayu, Mathematics, bahasa Inggeris, Sains dan juga mata pelajaran elektif yang lain. Jadi sebagai ibu bapa seharusnya kita bersedia juga untuk membantu anak-anak kita yang mana sebagai ibu bapa kita sepatutnya menyediakan iklim dan persekitaran pembelajaran yang baik kepada anak-anak kita. Apakah yang kita boleh buat dalam kita nak membantu anak-anak kita di rumah? Bagi ibu bapa yang mampu untuk memberi pendidikan di rumah, contohnya mereka boleh memberikan pendidikan ataupun mengajar anak mereka secara manual ataupun sekurang-kurangnya ibu bapa menyediakan kemudahan ataupun prasarana yang sesuai untuk anak-anak kita belajar di rumah. Sebagai contoh, ibu bapa menyediakan ruang yang sesuai, bilik yang sesuai ataupun sekurang-kurangnya sudut pembelajaran di rumah. Okey. Sekiranya tahun 2021 ini pembelajaran di sekolah berjalan seperti biasa, maka anak-anak akan hadir ke sekolah dan menjalani sesi PDPC di kelas masing-masing. Tetapi kita perlu ingat bahawa kita masih lagi dalam
norma baharu. Apa-apa sahaja yang mungkin akan berlaku sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 2020 tidak mustahil akan berlaku pada tahun 2021. Kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Okey, dan di sinilah sebenarnya penting komitmen ibu bapa dalam membantu anak-anak kita di rumah. Okey, jadi kita sama-sama doakan persekolahan kita pada tahun ini berjalan seperti sedia kala. Okay, dan seperti yang kita tahu, program vaksinasi dijalankan sehingga bulan Mac. Okay, dan sehingga tarikh itu apa-apa saja kemungkinan boleh berlaku, sama ada mungkin pembukaan persekolahan seperti biasa, iaitu belajar di sekolah, ataupun mungkin juga kita akan menghadapi pembelajaran di rumah. Okey, jadi saya doakan semua murid-murid yang menghadiri persekolahan mematuhi SOP yang kita tetapkan, sebagaimana yang kita telah lakukan pada tahun lepas. Dan pada tahun ini SOP juga akan seperti sedia kala. Dan diharap kita berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Dan akhir sekali daripada saya, selepas ini tuan-tuan dan puan-puan selaku ibu bapa akan mendengar taklimat daripada GPK Pentadbiran, GPK Hal Ehwal Murid dan juga GPK Curriculum untuk mendapatkan maklumat yang terkini daripada mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Besar atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput yang dihormati Puan Jamilah binti Saleh, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Api-Api untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Budiman bin Sahari, Guru Besar SK Api-Api. Yang dihormati Puan Hajah Rohaza binti Cik Ros, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Api-Api. Yang dihormati Encik Muslijam bin Tamsir, Guru Penolong Kanan Curriculum Sekolah Kebangsaan Api-Api. Guru-guru, murid-murid dan para ibu bapa penjaga murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Api-Api yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya kita dapat bersiaran pada pagi ini secara maya untuk menjayakan taklimat program transisi tahun 1 bagi sesi 2021. Sebelum saya meneruskan taklimat saya pada pagi ini, ingin saya kongsikan topik-topik yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, salam perkenalan daripada saya, Cikgu Jamilah selaku Guru Penolong Kanan Pentadbiran yang baru di SK Api-Api. Topik saya yang kedua, program saya akan kongsikan program Transformasi Sekolah 2025 atau singkatannya TS25 yang telah dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Api-Api kohort yang kelima. Seterusnya, topik mengenai KSSR Semakan 2017 yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu mengetahuinya. Seterusnya, mengenai penjajaran kurikulum 2.0 atau 2.0. Seterusnya, saya akan kongsikan juga waktu persekolahan tahun 2021. Seterusnya, mengenai pelaksanaan PBD. Seterusnya, mengenai program transisi tahun 1
untuk sesi 2021 dan suka juga untuk saya berkongsi jumlah warga sekolah di Sekolah Kebangsaan Api-Api. Kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Salam perkenalan daripada saya, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Api-Api. Okey, sedikit sejarah perkhidmatan saya. Nama saya Jamilah binti Saleh. Saya mula bertugas. Saya mula diarahkan untuk melapor diri di Sekolah Kebangsaan Api-Api pada 1 Disember 2020 yang lalu. Pengalaman bertugas saya telah ditempatkan di SK Kampung Pasir Johor Bahru selama 6 tahun di sana. Selepas itu, saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Pekanan Das Pontian selama 15 tahun. Seterusnya, saya dinaikkan angkat ke Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud Iskandar II. Hampir 4 tahun saya berkhidmat di sana. Dan kini saya di Sekolah Kebangsaan Api-Api Pontian selaku Penolong Kanan Pentadbiran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga mempunyai visi dan misi saya untuk saya menjalankan khidmat saya di sekolah ini. Visi saya untuk meningkatkan kualiti guru dan kemenjadian murid untuk pendidikan negara yang bertaraf dunia menjelang tahun 2025, selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Seterusnya, misi saya ialah untuk memberikan perkhidmatan terbaik dalam pentadbiran dan kurikulum di Sekolah Kebangsaan Api-Api. Apa yang saya harapkan ialah warga Sekolah Kebangsaan Api-Api, ibu bapa dan penjaga serta komuniti dan swasta dapat bekerja bersama-sama dengan saya dalam meningkatkan kecemerlangan SK Api-Api. Topik saya yang kedua yang ingin saya kongsikan ialah Program Transformasi Sekolah 2025 atau singkatannya TS25 yang telah dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Api-Api. Sekolah Kebangsaan Api-Api merupakan sekolah yang menjalankan program ini kohort yang kelima. Apa itu sekolah program transformasi? Program transformasi sekolah atau singkatannya TS25 merupakan sebahagian daripada usaha KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti tinggi agar selaras dengan keperluan semasa pendidikan di negara kita. Selain itu, program ini juga mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula dari tahun 2013 hinggalah ke tahun 2025. TS25 juga merupakan satu usaha melahirkan modal insan yang unggul melalui pertama, persekitaran bilik darjah yang menyeronokkan. Yang kedua, disokong oleh kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan tinggi. Seterusnya, guru yang kompeten atau guru yang berkebolehan dan beraspirasi tinggi. Dan akhir sekali, komitmen komuniti yang padu. Inilah yang kami harapkan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita boleh lihat gambar rajah yang menunjukkan konsep TS25 sebagaimana yang saya maklumkan sebentar tadi. Seterusnya, apakah objektif program transformasi sekolah 2025? Pertama, mengaplikasikan konsep dan amalan PDPC yang terbaik. Yang kedua, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan. Dan akhir sekali, objektif TS25 ini adalah untuk membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan apa yang saya telah maklumkan sebentar tadi. Seterusnya, apakah matlamat program transformasi sekolah? Pertama, berdasarkan pada 3 objektif program TS25 tadi, KPM telah menetapkan 3 matlamat utama iaitu memantapkan kepimpinan di sekolah. Yang kedua, memaksimumkan potensi guru dan murid. Dan yang ketiga, mengukuhkan
pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan. Inilah yang pihak sekolah amat harapkan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, topik yang akan saya kongsikan ialah mengenai pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017 yang sedang dilaksanakan sekarang di sekolah. Pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017 adalah berdasarkan kepada SPI KPM bilangan 8 tahun 2016. Surat ini memaklumkan pelaksanaan mengenai KSSR semakan 2017 secara berperingkat-peringkat di semua sekolah rendah serta sekolah pendidikan khas bermula dengan murid tahun 1 pada tahun 2017. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, murid-murid yang terlibat sekarang ini telah berada di tahun 5. Okey, kita tengok latar belakang KSSR semakan 2017. Menyarankan dilaksanakan pada tahun KSSR telah dilaksanakan pada tahun 2011 dan disemak semula dengan memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 PEK 21 seperti pemikiran kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah dan kepimpinan untuk membolehkan murid bersaing di peringkat global. 3P1M ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2025 turut mencadangkan KSSR semakan 2017 menggunakan peruntukan waktu jam setahun untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, tafsiran mengenai KSSR semakan 2017 merupakan kurikulum kebangsaan yang digunakan oleh semua sekolah rendah dalam sistem pendidikan kebangsaan seperti yang diperuntukkan mengikut Seksyen 18 di bawah Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Pelaksanaan KSSR semakan 2017 menggunakan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau dikenali sebagai DSKP. Dari segi pelaksanaannya pula, pihak sekolah dalam menggunakan DSKP bagi semua mata pelajaran KSSR semakan 2017 termasuk pendidikan khas yang disediakan oleh KPM. Suka untuk saya berkongsikan jadual transisi peralihan daripada KSSR kepada KSSR semakan 2017. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, bermula dari tahun 2017 tahun 1, 2018 tahun 1 ke tahun 2, 2019 tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, 2020 tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 dan kini diikuti dengan tahun 5. Seterusnya, topik yang akan saya kongsikan ialah mengenai pelaksanaan penjajaran kurikulum 2.0 di tahun 2021. Apa itu penjajaran kurikulum 2.0? Penjajaran kurikulum adalah penyusunan semula kandungan, pedagogi serta pentafsiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran dalam apa jua keadaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ini gambar rajah yang saya kongsikan ini. Seterusnya, apa yang terkandung dalam penjajaran? Okey, dalam penjajaran terkandung kandungan asas iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai asas yang perlu dikuasai oleh murid untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya, dan kandungan tambahan, pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menyokong kandungan asas tersebut. Dan seterusnya, kandungan pelengkap iaitu mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang melengkap atau mengharmonikan kandungan asas. Seterusnya, dalam penjajaran kandungan juga mengandungi pedagogi yang dirancang mengambil kira kesesuaian kandungan pembelajaran, pentafsiran serta kemudahan infrastruktur dan sumber yang ada. Dari segi pentafsiran pula dilaksanakan menggunakan standard prestasi melalui pelbagai mod pentafsiran bersesuaian dengan PDP yang dijalankan.
Okey, kita lihat pula apakah objektif penjajaran kurikulum 2.0 yang telah dilaksanakan tahun 2 hingga tahun 6 dan tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Objektifnya yang pertama, mengklusterkan kandungan kurikulum yang diperlukan oleh murid untuk meneruskan pembelajaran di peringkat seterusnya. Objektif yang kedua, memberi peluang kepada guru dan murid untuk melaksanakan PDP kurikulum yang terkesan akibat bencana seperti COVID-19. Objektif yang ketiga pula ialah menyediakan dokumen yang dijajarkan sebagai panduan utama guru untuk melaksanakan PDP khususnya semasa bencana seperti pandemik COVID-19. Yang keempat, menyediakan panduan dan maklumat kepada guru untuk merancang, melaksanakan PDP serta menyesuaikannya dengan keperluan semasa mata pelajaran. Topik seterusnya yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah waktu persekolahan tahun 2021. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahuinya. Berdasarkan SPI bilangan 8 tahun 2016, pengurusan jadual waktu untuk tahun 2021 adalah berdasarkan pelaksanaan KSSR Semakan 2017. Jumlah minggu dalam kalender ialah 53 minggu termasuk cuti. Manakala jumlah minggu persekolahan adalah 42 minggu. Daripada 42 minggu itu, Sekolah Kebangsaan Api-Api telah memilih jumlah minggu pembelajaran sebanyak 37 minggu. Yang mana dalam 37 minggu ini, masa yang diperuntukkan ialah 47 masa seminggu untuk tahap 1 dan 50 masa seminggu untuk tahap 2. Baki selama 5 minggu itu, kita akan laksanakan minggu pentafsiran dalam bulan Mac, dalam bulan Mei dan bulan November. Kita telah susunkan dalam takvim sekolah 1 minggu untuk program co-curriculum atau sukan sekolah dan 1 lagi minggu untuk program-program lain yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Seterusnya, suka untuk saya berkongsi mengenai pelaksanaan PBD. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, penyelaras PBD akan menerangkan secara detail mengenai pelaksanaan pentafsiran bilik darjah. Apa yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah konsep pentafsiran bilik darjah. Pentafsiran bilik darjah atau PBD merupakan pentafsiran yang berterusan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang diharapkan. Yang kedua, semua maklumat yang diperolehi daripada pentafsiran PBD bukanlah bertujuan untuk perbandingan atau persaingan. Sebaliknya, untuk membantu pihak sekolah, ibu bapa merancang tindakan susulan ke arah menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Akhir sekali, PBD juga boleh berlaku untuk melihat pencapaian atau penguasaan murid selepas sesuatu tempoh yang bersesuaian melalui pentafsiran sumatif. PBD membolehkan murid, guru, ibu bapa dan pihak sekolah mengetahui kualiti pembelajaran anak masing-masing. Seterusnya saya kongsikan sedikit mengenai pentafsiran bilik darjah. Sekiranya PBD itu dijadikan formatif ialah untuk pembelajaran, formatif sebagai pembelajaran dan sumatif sebagai maklumat tentang pembelajaran. Saya juga ingin berkongsi sedikit mengenai ciri utama PBD. PBD itu dirancang oleh guru yang pertama. Yang kedua, PBD itu dilaksanakan secara bersistem. Yang ketiga, PBD itu boleh dalam bentuk formatif atau sumatif. Yang seterusnya, PBD itu boleh dijalankan dengan pelbagai kaedah. Yang seterusnya, PBD berasaskan kriteria. Seterusnya, PBD juga menekankan perkembangan murid secara individu. Seterusnya, PBD juga mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, kognitif, psikomotor dan efektif.
PBD juga membolehkan tindakan susulan dilakukan oleh pelbagai pihak bagi mengatasi kelemahan pembelajaran murid-murid dan seterusnya meningkatkan kekuatan pembelajaran. Akhir sekali, PBD juga dapat menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya untuk melatih murid mentaksir kemajuan secara berterusan. Guru pula mendapat maklumat tambahan. Inilah yang dilakukan dalam pembelajaran abad ke-21 untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Di peringkat Sekolah Kebangsaan Api-Api, kita akan melakukan pemerkasaan PBD untuk tahun 2021. Yang pertama, pentaksiran bilik darjah di SK Api-Api akan dibugarkan semula dan akan dilaksanakan secara bersistematik. Kalau sebelum ini hanya satu fail sahaja untuk PBD dan kita akan sistematikkan, kita akan wujudkan 8 buah fail. Seterusnya, pelaksanaan PBD direkodkan dan dikemaskinikan kerana data ini sangat penting untuk tindakan susulan. Akhir sekali, pentaksiran bilik darjah akan bermula. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pentaksiran bilik darjah pada tahun ini akan bermula dari hari pertama persekolahan, iaitu dari 20 hari bulan 1 2021 dan akan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, sedikit maklumat tentang program transisi tahun 1 yang akan saya kongsikan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Penyelaras program transisi tahun 1 akan membentangkan, akan menyampaikan maklumat ini secara detail. Okey, pertama apa yang ingin saya kongsikan ialah fasa program transisi tahun 1 untuk tahun 2021. Program ini akan melalui 3 fasa. Fasa persediaan dari 11 hingga 19 Januari 2021 yang mana pelbagai pihak terlibat, sekolah, ibu bapa, penjaga juga murid. Fasa seterusnya ialah fasa penyesuaian dari 20 hingga 29 Januari 2021 berasaskan model orientasi yang telah disusun. Dan fasa yang terakhir ialah pada 1 Februari hinggalah ke 25 Mac 2021. Modul yang akan digunakan adalah modul PDP. Saya juga ingin menekankan mengenai fasa persediaan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, persediaan ini perlu dari peringkat sekolah dan juga peringkat di rumah. Persediaan di peringkat sekolah, pihak sekolah, pentadbir, guru akan bersedia dari segi pengetahuan dan pemahaman mengenai program, perbincangan penyelarasan program, taklimat kepada ibu bapa secara maya seperti sekarang ini, kerjasama dengan pihak PIBG dan ahli lembaga pengurus sekolah. Pihak pentadbiran sekolah juga melakukan pemantauan dan penilaian. Manakala dari segi guru pula, guru perlu memahami dan merancang pelaksanaan program transisi tahun 1, mengetahui berpengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak, mempunyai kemahiran mengurus dan berinteraksi dengan murid. Dari segi persekitaran fizikal sekolah pula, lokasi, keceriaan, keselamatan, susur atur dan ruang, kami telah mengambil tindakan yang sepatutnya. Manakala untuk persediaan di rumah pula, tuan-tuan dan puan-puan perlu menyediakan anak masing-masing. Persediaan kelengkapan pembelajaran, sokongan terhadap pembelajaran anak diperlukan, penglibatan dalam aktiviti dan perkembangan sekolah juga kami perlukan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Manakala dari segi murid pula persediaannya, murid perlulah berupaya mengurus diri dengan baik, murid berminat untuk ke sekolah, kita wujudkan minat, kita naikkan motivasi anak-anak untuk hadir ke sekolah. Murid juga berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru dan orang lain, rakan-rakan yang lain, warga sekolah yang lain. Murid juga perlu bersikap positif. Kita sebagai ibu bapa perlu wujudkan, perlu tanamkan, perlu terapkan sikap positif dalam diri anak-anak terhadap pembelajaran. Dan akhir sekali, murid-murid juga perlu bersedia dari segi fizikal dan mental mempunyai kemahiran asas yang mencukupi.
Semua fasa ini bertujuan untuk memastikan sekolah, ibu bapa dan murid bersedia sebelum sesi persekolahan bermula. Suka juga untuk saya berkongsi mengenai persediaan ibu bapa. Yang pertama, menyediakan kelengkapan pembelajaran seperti pakaian sekolah, peralatan tulis dan sebagainya. Kedua, ibu bapa berfungsi untuk memberi dorongan dan gambaran positif tentang keseronokan belajar di sekolah. Dan akhir sekali, ibu bapa juga diperlukan untuk membimbing anak cara mengurus diri seperti menjaga kebersihan, khususnya pada masa pandemik COVID-19 ini. Pelbagai SOP yang perlu kita lalui. Dan juga ibu bapa perlu membimbing anak-anak cara menggunakan tandas serta memakai baju dan seluar. Seterusnya, akhir sekali, saya rasa ini adalah topik saya yang terakhir, iaitu saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan jumlah warga sekolah kebangsaan api-api untuk tahun 2021. Okey, berikut saya terangkan. Okey, barisan LZT ataupun pentadbir seramai 4 orang, guru perpustakaan atau guru media seorang, guru data yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program secara maya. Kita ada guru akademik seramai 15 orang, guru pemulihan seorang, guru pembimbing yang kita baru terima seorang, guru bimbingan dan kaunseling, guru prasekolah seorang, guru pendidikan Islam 6 orang. Jadi jumlah guru yang terdapat di sekolah kebangsaan api-api seramai 30 orang. Staf sekolah seramai 3 orang iaitu PO seorang, PT seorang dan PPM seorang, jadi jumlah 3 orang. Pekerja pembersihan seramai 4 orang, pengawal keselamatan seramai 4 orang. Jumlah murid untuk tahun 1 hingga tahun 6 seramai 338 orang, murid prasekolah seramai 25 orang dan keseluruhan, itu tak lengkap keseluruhannya adalah 363 orang. Jumlah murid di sekolah kebangsaan api-api. Minta maaf tak tertinggal. 363 orang. Okey, sekian itu saja yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Semoga apa yang saya kongsikan pada pagi ini dapat memberi sedikit info, sedikit maklumat dan dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya sudahi taklimat saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Jamilah atas penyampaian taklimat sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan Rohaza binti Cik Ros selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid untuk menyampaikan taklimat pengurusan hal ehwal murid dan peraturan-peraturan sekolah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Budiman bin Sahali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Api-Api. Yang dihormati Puan Jamilah binti Saleh, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Cikgu Muslijam bin Tamsir, Guru Penolong Kanan Core Curriculum. Yang dihormati Guru Sekolah Kebangsaan Api-Api, para ibu bapa serta murid-murid tahun 1 sesi 2021 Sekolah Kebangsaan Api-Api yang cikgu sayangi dan kasih sekalian. Baik, hari ini tibalah alhamdulillah kita dipertemukan semula dalam satu majlis iaitu tentang taklimat program transisi Sekolah Kebangsaan Api-Api, yang mana untuk bahagian saya akan menerangkan tentang berkaitan dengan hal ehwal murid. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, saya harap semua sudah bersedia. Jadi kita boleh bermula dengan pakaian am, iaitu peraturan sekolah berkaitan dengan pakaian am. Ya, untuk makluman ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, untuk pakaian seragam yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, pastilah mempunyai rencana sekolah dan juga tanda nama. Okey, untuk kasut, perlulah memakai kasut kanvas putih atau hitam dan stokin putih atau hitam mengikut arahan terbaru
Kementerian Pelajaran Malaysia, yang mana ibu-ibu atau ayah-ayah jika memilih untuk memakai kasut berwarna putih, jadi stokinnya juga perlulah berwarna putih. Dan seandainya memilih untuk membeli kasut berwarna hitam, stokinnya juga mestilah berwarna hitam. Tapi pihak Kementerian Pelajaran Malaysia tidak menetapkan perlu memakai putih atau hitam. Jadi ayah-ayah dan ibu-ibu semua boleh memilih antara putih atau hitam untuk kasut sekolah anak-anak nanti. Bagi murid lelaki, perlulah memakai tali leher sekolah. Untuk tali pinggang pula mestilah berwarna hitam atau biru tua yang lebarnya antara 2.5 hingga 3.0 cm dan berkepala kecil. Baik, ini berdasarkan slide yang boleh dilampirkan. Ibu-ibu dan ayah-ayah boleh lihat ya, pakaian bagi murid perempuan mestilah memakai baju kurung warna putih dan kain labuh biru tua. Tudung yang dipakai hendaklah berwarna putih tanpa sebarang renda, sulaman dan juga bunga. Bagi pihak Sekolah Kebangsaan Api-Api, kita telah menetapkan tudung murid-murid jenis lembut dan tiada pengeras tudung, yang mana sekolah tidak membenarkan sama sekali seandainya ada murid-murid perempuan yang memakai tudung oning keras. Kita cuma benarkan oning tudung jenis lembut tapi tiada pengeras tudung. Baik. Kita teruskan pula dengan pakaian murid lelaki tahun 1, baju berwarna putih, lengan pendek serta memakai tanda nama, lencana yang dijahit di atas poket kiri. Bagi seluar panjang, perlulah memakai seluar panjang berwarna biru tua mengikut potongan yang telah ditetapkan. Untuk rambut murid lelaki, rambut hendaklah pendek yang sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih. Fashion rambut yang tidak bersesuaian dengan imej sebagai seorang murid sekolah adalah tidak dibenarkan dan termaktub dalam Pekeliling Ikhtisar 92 1976 potongan rambut murid-murid. Okey, murid-murid digalakkan untuk memotong rambut mengikut rambut karakter murid Johor. Baik. Saya harap ibu dan ayah-ayah semua dapat lihat kepada slide yang telah dilampirkan kaedah pemotongan rambut yang dibenarkan dalam Kementerian Pelajaran Malaysia, yang mana rambut bahagian hadapan. Rambut bahagian hadapan tidak boleh melebihi garisan tengah dahi. Bagi garis pandangan sisi, kita tengok rambut tidak boleh menutup kedua-dua telinga atau sebahagian daripadanya, dan sideburn tidak dibenarkan. Kalau ibu-ibu dan ayah tengok di sini, tengok sideburn tepi tu mestilah tidak melebihi garisan tengah hidung. Dan bagi pandangan sisi belakang, rambut bahagian belakang tidak melebihi garisan bawah cuping telinga. Bermakna rambut bahagian belakang tidak boleh lebih daripada cuping telinga. Baik, seterusnya kita pergi kepada rambut. Rambut bagi murid perempuan adalah pendek ataupun panjang yang sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih. Rambut janganlah menutup bulu kening atau mata. Rambut hendaklah diikat supaya tidak terjurai ke bahu. Cekak, skarf rambut berwarna putih dan hitam sahaja yang dibenarkan. Bermakna untuk cekak rambut hanya warna putih dan hitam sahaja yang dibenarkan. Walaupun begitu, saya pasti untuk murid Sekolah Kebangsaan Api-Api kebanyakannya memakai tudung. Baik, seterusnya kita lihat kepada kod dan etika pemakaian lencana dan tanda nama SK Api-Api. Jadi saya harap ibu-ibu dan ayah-ayah tengok betul-betul ya cara nak pasang lencana dekat baju sekolah anak-anak. Kalau kita tengok di sini, lencana sekolah hendaklah dijahit
dan berada di atas tanda nama. Tanda nama hendaklah dijahit dan berada di bawah lencana sekolah. Dan yang ketiga, bahagian poket hendaklah dibiarkan kosong tanpa ada sebarang tampalan mahupun jahitan. Bermakna atas poket mesti tanda nama terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh lencana sekolah. Ini adalah berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Baik, saya sila perhatikan contoh bagaimana cara pemakaian lencana pada baju murid lelaki dan murid perempuan serta pada tudung murid perempuan. Okey, saya harap ibu-ibu dan ayah-ayah jelas dengan cara nak pasang lencana pada baju sekolah. Okey, seterusnya kita lihat kepada kedatangan murid ke sekolah. Murid-murid hendaklah hadir di kawasan sekolah sebelum jam 7.20 pagi untuk berhimpun bagi menjayakan program perhimpunan pagi yang diadakan pada setiap hari. Kerana pintu pagar akan ditutup selepas pukul 7.20 pagi. Baik, bagi masa persekolahan pula adalah seperti berikut. Setakat ini tahun 1, Ahad hingga hari Selasa 1 tengah hari, Rabu hingga Khamis 12 tengah hari. Seandainya terdapat perubahan daripada segi masa balik, masa pulang, InsyaAllah pihak sekolah akan maklumkan daripada masa ke semasa kepada ibu bapa dan penjaga murid sekalian. Murid-murid hendaklah hadir ke sekolah setiap hari persekolahan kecuali atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Murid-murid yang tidak hadir atas sebab-sebab kesihatan atau sebab-sebab lain hendaklah mendapatkan surat cuti sakit, surat kebenaran atau penjelasan daripada ibu bapa penjaga murid. Untuk hal ini ataupun kes ini, saya harap sangat ibu bapa dan penjaga murid dapat memaklumkan kepada guru kelas seandainya ada murid-murid yang tidak hadir ke sekolah. Dan mengikut daripada data yang telah saya lihat, kebanyakan murid-murid sekolah kebangsaan api-api sesi 2021 kebanyakannya tinggal berhampiran dengan sekolah kebangsaan api-api. Jadi cikgu berharap sangat murid-murid tidak ada masalah dari segi kehadiran lambat ke sekolah. Okey, untuk murid-murid yang tidak hadir ke sekolah selama 3 hari berturut-turut tanpa surat ibu bapa penjaga, akan diberikan surat amaran mengikut garis panduan arahan KPM. Bermakna kalau tidak ada sehari pun dah kena maklumkan kepada ibu bapa. Ini kan pula kalau 3 hari terus kita akan bagi surat amaran kenapa tidak hadir ke sekolah. Okey, ini pula berkaitan dengan keadaan murid di dalam kelas semasa pandemik COVID oleh kerana kita sekarang berada dalam tahun-tahun yang diberi ujian tentang pandemik COVID, maka akan ada sedikitlah perubahan dari segi penjarakan sosial murid-murid di dalam kelas. Murid-murid adalah dikehendaki berada di dalam kelas sepanjang waktu pelajaran dijalankan. Bermakna apabila murid hadir ke sekolah pada 9 pagi, selepas diambil diimbas suhunya dan dicatat suhunya, murid-murid dikehendaki terus masuk ke dalam kelas dan berada pada meja masing-masing. Murid-murid dah tak dibenarkan untuk berjalan-jalan lagi di dalam kelas untuk mengelakkan berlakunya kontak ataupun orang kata penjarakan sosial yang perlu kita jaga di dalam kelas. Murid-murid yang hendak meninggalkan kelas pada waktu belajar hendaklah mendapat kebenaran guru yang mengajar di kelas tersebut terlebih dahulu. Dan untuk setiap kelas tahun 1, murid-murid akan dibenarkan dari kelas jika menggunakan pas keluar yang telah dibekalkan untuk setiap kelas. Bagi kelas tahun 1, kita sediakan 4 kad pas kebenaran keluar. Okey, 4 keping kad pas kebenaran keluar
2 keping untuk murid perempuan dan 2 keping untuk murid lelaki. Berkaitan dengan skim pinjaman buku teks, murid-murid akan diberikan pinjaman skim pinjaman buku teks kecuali bukan warga negara. Semua murid hendaklah lengkap dengan buku-buku tulis semasa hari persekolahan bermula, yang mana perlu ada buku kerja, buku rujukan, buku teks dan buku pinjaman buku teks serta lain-lain keperluan pembelajaran yang lain. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah diharapkan dapat mempersiapkan anak-anak sebelum anak-anak dapat hadir ke sekolah pada hari pertama persekolahan. Semua buku pinjaman SPBT hendaklah dijaga dengan baik dan disampul. Jangan sesekali hendak menconteng atau mengoyakkan buku tersebut. Buku-buku teks pinjaman SPBT yang rosak atau hilang hendaklah diganti atau dibayar dengan jumlah harga yang sama dengan buku tersebut. Ibu-ibu dan penjaga sekalian, untuk makluman, buku teks pada setiap hujung tahun kita akan kumpul dan kutip semula. Jadi pihak sekolah berharap sangat agar murid-murid dapat menggunakan buku tersebut dengan cermat, dijaga dan dibalut terlebih dahulu untuk digunakan sepanjang kegunaan tahun semasa. Jangan lupa tulis nama pada buku teks tersebut. Ini untuk mengelakkan daripada kehilangan buku teks. Bagi murid-murid yang bertukar ke sekolah lain, hendaklah membawa bersama semua buku SPBT yang dipinjam ke sekolah baru dan memaklumkan pengesahan membawa buku tersebut kepada guru SPBT. Pada penghujung tahun, buku-buku yang dipinjam dikehendaki dipulangkan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Murid yang gagal memulangkan buku teks SPBT atau menggantikannya tidak akan dibenarkan membuat pinjaman lagi. Baik, kita lihat tentang kerja rumah dan kebersihan. Untuk tahun 1, kerja rumah yang diberikan oleh guru perlulah disiapkan dengan kadar masa yang ditetapkan. Untuk ini, pihak sekolah berharap sangat semua ibu bapa dan penjaga dapat memberikan kerjasama untuk melihat kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru. Pastikan anak-anak telah menyiapkan kerja rumah yang diberikan. Kemudian murid-murid hendaklah bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah, kelas, bilik khas, kantin, tandas dan kawasan sekolah setiap masa. Untuk kantin, mengikut kaedah semasa pandemik ini kita tidak makan di kantin. Murid-murid tidak akan makan di kantin. Murid-murid dikehendaki membawa sudu dan tuala kecil, tisu basah ke sekolah untuk mengelak meja selepas makan di meja masing-masing. Tidak digalakkan membeli atau membawa makanan dari luar kerana dikhawatiri faktor keselamatan dalam proses penyediaan makanan mengakibatkan berlakunya keracunan makanan. Untuk itu, murid-murid akan menempah makanan di dalam kelas mengikut menu yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Tempahan akan dilakukan secara manual dan jumlah makanan akan diisi mengikut Google Form yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Berkaitan dengan masalah, persoalan dan seandainya ada isu-isu yang berbangkit, selalunya berlaku sebegini Untuk murid-murid tahun 1 ni, dia tak pernah lagi datang ke sekolah. Sebelumnya mungkin dalam tempoh berada di prasekolah dan bila masuk dalam kelas yang sebenar, dalam arus perdana, dia akan bercampur dengan ramai lagi murid-murid yang ada. Jadi kadang-kadang isu hilang pensel, buku hilang, pemadam kawan ambil dan sebagainya itu. Seandainya ada sebarang masalah berkaitan hal-hal tersebut atau masalah yang berkaitan yang perlu rasanya diperbincangkan dengan pihak sekolah. Jadi kita berharap pihak ibu bapa dapat telefon guru kelas dan kemudian boleh berhubung dengan pihak sekolah terlebih dahulu kerana pada pendapat saya, pada pendapat kita, perbincangan
dan sama-sama mencari penyelesaian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan sebarang masalah. Kalau ada masalah apa-apa, teruslah berhubung dengan pihak sekolah. Jadi kita berharap sangat mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada ibu bapa dan penjaga murid. Semoga anak-anak murid kita ini dapat mengikuti PDPC di sekolah dalam tempoh yang ditetapkan dengan keadaan yang baik dan berjalan dengan lancar. Jadi harapan saya semoga hubungan antara ibu bapa terutama sekali dengan guru kelas sangat rapat supaya kita dapat mengenal keadaan ataupun situasi semasa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di dalam kelas. Jadi sentiasalah berhubung dengan guru-guru kelas untuk bertanya khabar tentang anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Untuk itu, sekian. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Rohaza atas taklimat yang disampaikan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Encik Muslijam bin Tamsir selaku Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Api-Api untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para ibu bapa, anak-anak tahun 1 yang akan hadir, akan datang ke Sekolah Kebangsaan Api-Api menjadi warga Sekolah Kebangsaan Api-Api. Tahniah saya ucapkan, selamat datang saya ucapkan. Saya Cikgu Muslijam bin Tamsir, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum SK Api-Api. Untuk tempoh program transisi tahun 1 2021, anak-anak digalakkan untuk bermain. Bermain bermaksud bukan bermain suka-suka, tetapi bermain sambil belajar. Permulaan anak-anak membesar adalah dengan bermain. Oleh itu, ibu bapa galakkan anak-anak bermain. Dengan bermain, otak anak-anak akan menjadi lebih aktif, lebih cerdas. Sebab itu, badan yang sihat, otak akan menjadi cerdas. Untuk anak-anak tahun 1, mereka tidak ada aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum akan bermula pada tahun 4, 5 dan 6. Jadi, untuk tahun 1, anak-anak akan belajar secara bermain melalui mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Ketika pendidikan jasmani, galakkan anak-anak bermain di rumah. Kadang-kadang kita tidak sadar bahawa anak-anak tidak pandai untuk membaling bola. Anak-anak berasa takut untuk menaiki tangga. Oleh itu, galakkanlah anak-anak agar terus bermain. Oleh itu, apabila anak-anak bermain dengan cara yang selamat, anak-anak akan menjadi seorang yang aktif. Permulaan anak-anak yang belajar melalui permainan adalah bermula dari tahun 1. Kalau anak-anak mempunyai badan yang sehat, dia akan membesar dengan cerdas dan cergas. Apabila tahun 4, anak-anak ini bolehlah mewakili sekolah untuk pertandingan-pertandingan dalam aktiviti sukan, unit beruniform atau co-akademik. Sebagai contohnya, anak-anak yang biasa menendang bola tentu mahir untuk menendang dengan cara yang betul. Anak-anak akan menendang dengan cara yang tegap dan bukannya sengit ke kanan atau ke kiri. Kalau dia boleh memberi bola kepada rakan, maka kemahiran itu dapat digunakan ketika anak-anak ini berada di tahun 4, 5 dan 6, seterusnya mewakili sekolah untuk pertandingan bola sepak. Jika dia ataupun anak-anak ada kemahiran yang tinggi bermula dari tahun 1 ini, maka berkemungkinan besar akan menjadi seorang atlet yang berjaya. Kita ketandusan ramai anak-anak yang kurang minat bermain. Oleh itu, di Sekolah Kebangsaan Api-Api ini, galakkanlah
anak-anak supaya bermain dengan lebih betul, dengan cara yang betul, dengan tunjuk ajar yang baik dan galakkan ibu bapa. Contohnya, ada juga anak-anak yang tidak tahu untuk memulakan servis badminton. Jadi kalau ibu bapa tahu, tolonglah ajar. Jadi itu adalah satu cara untuk anak-anak menunjukkan kemahiran bagaimana bermain dan menjalankan aktiviti pendidikan jasmani. Oleh itu, galakkanlah anak-anak supaya bermain menggunakan kemahiran yang ada, menunjukkan kemahiran yang ada supaya bakat dan kepimpinan anak-anak dalam bidang sukan akan terselah. Oleh itu, ibu bapa galakkanlah anak-anak bermain dengan baik, dengan tunjuk ajar yang betul. Jadilah anak-anak yang aktif, sehat dan cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muslijam atas penyampaian taklimat sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, marilah sama-sama kita mendengar pula ucapan daripada Guru Penyelaras Program Transisi Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Api-Api bagi sesi 2021. Untuk itu, majlis menjemput Cikgu Yanti binti Muhammad untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Budiman bin Sali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Api-Api, yang dihormati Puan Jamilah binti Saleh, Guru Penolong Keadaan Pentadbiran, Puan Rohazam binti Cik Ros, Guru Penolong Keadaan HEM, Encik Muslijam bin Tamzil, Guru Penolong Keadaan Co-Kurikulum, rakan-rakan guru, ibu bapa penjaga serta murid-murid tahun 1 sesi 2021. Alhamdulillah, dapat kita bersua di dalam talian seperti ini walaupun kita tidak dapat bersemuka seperti tahun-tahun yang lalu. Saya Cikgu Yanti binti Muhammad selaku penyelaras program transisi tahun 1 Sekolah Kebangsaan Api-Api sesi 2021 akan menerangkan serba ringkas tentang pelaksanaan minggu transisi bagi murid tahun 1 sesi 2021. Untuk makluman ibu bapa penjaga, program transisi prasekolah ke tahun 1 merupakan program yang telah dirangka dengan membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan yang tidak formal sama ada di rumah atau di prasekolah kepada pendidikan secara formal di tahun 1 di sekolah. Program transisi ini bertujuan untuk agar murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan baharu dalam masa yang diperuntukkan. Selain itu, ia bertujuan agar guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di tahun 1. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa sebarang masalah. Hadirin yang dimuliakan, program transisi pada tahun ini dilaksanakan bermula pada hari pertama persekolahan iaitu 20 Januari 2021 sehingga 26 Mac 2021. Program transisi ini akan berlangsung selama 43 hari. Untuk makluman ibu bapa penjaga, program transisi ini berlangsung selama 43 hari adalah yang paling lama setakat ini kerana sebelum ini program transisi hanya berlangsung selama 3 minggu sahaja. Modul pengajaran dan pembelajaran sepanjang minggu transisi berteraskan kepada 4 tema iaitu Saya Sihat, Saya Selamat, Mari Fikirkan, Detektif Alam dan Hidup Bersama. Untuk pengetahuan semua juga, tema-tema ini
adalah tema yang baru juga, berkisar kepada isu semasa yang sedang berlaku sekarang. Program transisi tahun 1 2021 terbahagi kepada 3 fasa. Fasa ini telah disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu fasa 1, fasa persediaan, di mana fasa persediaan ini lebih berkaitan kepada pengurusan sekolah. Pihak sekolah perlu menyediakan kelas, bilik darjah dan keadaan yang sesuai untuk murid-murid sebelum memulakan sesi persekolahan pada tahun 2021. Manakala fasa 2 iaitu fasa penyesuaian yang berasaskan kepada modul orientasi, dan fasa ketiga ialah fasa kesediaan yang berasaskan kepada modul PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran. Untuk pengetahuan semua, fasa kedua iaitu fasa penyesuaian bermula daripada hari pertama ke persekolahan iaitu 20 Januari sehingga 29 Januari 2021, iaitu hari ke-9 persekolahan. Dalam tempoh ini, murid akan menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah, membina hubungan dengan rakan sebaya dan guru, serta membina keyakinan diri untuk berkomunikasi. Dalam tempoh ini, murid tidak didedahkan kepada cara pembelajaran ataupun belajar seperti murid-murid lain di dalam tahun 2 hingga tahun 6. Dalam tempoh ini, murid akan melihat persekitaran sekolah seperti kantin, membuat lawatan ke bilik-bilik khas seperti perpustakaan, bilik guru, pejabat, tandas dan beberapa bilik khas yang lain. Dalam tempoh ini, guru akan mengajar murid-murid ataupun melatih murid-murid untuk berkomunikasi dengan rakan sebaya secara bertata susila dan berhemah. Murid juga akan diajar untuk membina keyakinan diri untuk bercakap ataupun berhubung dengan guru serta keluarga sekolah. Murid juga akan diperkenalkan kepada peraturan-peraturan sekolah agar mereka akan lebih berdisiplin untuk meneruskan persekolahan. Seterusnya, pada fasa ketiga iaitu fasa kesediaan, bermula pada 1 Februari sehingga 26 Mac 2021. Fasa ini ialah fasa terakhir pada minggu transisi. Murid akan lebih bersedia untuk menerima pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran. Murid akan lebih yakin dan positif dalam pembelajaran. Dalam tempoh ini, murid akan belajar secara pembelajaran bertema seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Mereka akan lebih menjurus kepada pendekatan pembelajaran yang lebih asas seperti huruf, nyanyian, nilai keagamaan dan juga pembelajaran asas tentang semua mata pelajaran yang akan mereka belajar nanti. Pentaksiran juga akan dilaksanakan sepanjang fasa ketiga ini. Pentaksiran ini merujuk kepada penilaian murid sama ada mereka boleh berkomunikasi, mereka memahami kehendak, pertanyaan daripada guru dan juga rakan sebaya mereka. Untuk makluman, ibu bapa penjaga, objektif program transisi diadakan selama 43 hari ini berikutan: pandemik COVID-19 yang memberikan implikasi bilangan hari persekolahan yang berkurangan dan kehadiran murid ke sekolah yang merosot pada tahun lalu. Oleh itu, tempoh transisi yang agak lama ini bertujuan agar murid dapat bersedia dalam aspek sosial emosi, sikap dan nilai serta literasi dan numerasi awal bagi mengikuti pembelajaran di tahun 1. Sekian, demikianlah tadi taklimat daripada saya, penyelaras program transisi tahun 1 sesi 2021.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Yanti atas ucapan sebentar tadi. Pergi ke kota memberi selasih, sayang disidara senyum tertawa. Kata azimat simpulan kasih, sulamkan mesra satukan jiwa. Untuk tidak melengahkan masa, majlis menjemput Cikgu Hajah Nur Saadah binti Muhammad Zain selaku penyelaras SPBT sekolah untuk menyampaikan taklimat pengurusan buku teks. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang taklimat pengurusan skim pinjaman buku teks bagi Sekolah Kebangsaan Api-Api untuk tahun 1 2021. Berikut adalah senarai buku teks tahun 1 yang akan dibekalkan kepada para pelajar, iaitu Bahasa Malaysia dengan harga RM9.70, English RM9.20, Supermind RM38.80. Saya gelapkan ini kerana ini adalah buku daripada luar negeri dan harganya agak mahal. Maka oleh itu diharapkan ibu bapa dapat memantau anak-anak supaya menjaga buku ini dengan baik. Begitu juga buku-buku yang lain. Seterusnya buku sains dengan harga RM6.50. Matematik jilid 1 RM7. Matematik jilid 2 RM5. Pendidikan Islam RM8.50. Bahasa Arab RM4. Pendidikan Kesenian RM6. Dan pendidikan jasmani dan kesihatan RM6.50. Ini adalah senarai buku teks. Saya juga mengharapkan buku-buku teks ini akan dijaga dengan baik, iaitu dengan membalutkan buku teks dengan kemas menggunakan plastik Luxina. Isikan maklumat dalam buku teks pada ruang yang disediakan. Jaga fizikal buku teks dengan baik supaya tidak rosak, tidak terkena benda-benda yang boleh merosakkan buku teks. Bawalah buku teks mengikut ketetapan jadual waktu pembelajaran. Murid-murid akan dibekalkan dengan jadual, maka oleh itu ibu bapa boleh memantau anak-anak supaya mengikut jadual waktu pembelajaran yang telah ditetapkan. Sekiranya buku teks hilang, diminta untuk menggantikan semula buku teks yang telah dihilangkan. Kemudian, pulangkan buku teks pada tarikh yang akan ditetapkan. Tidak menconteng buku teks. Ini selalu berlaku pada anak-anak murid kita yang suka menconteng buku teks. Dan tidak meninggalkan buku teks pada rakan lain. Dan jangan sekali-kali meninggalkan buku teks di bawah meja, di dalam kelas atau di tepi sekolah. Berikut adalah harapan unit skim pinjaman buku teks Sekolah Kebangsaan Api-Api. Buku pinjaman seharusnya dijaga seperti hak milik sendiri. Menghargai dan menyayangi buku-buku teks yang dipinjamkan. Buku teks yang dipinjamkan bukanlah hak kita tetapi amanah yang perlu dijaga dengan baik. Semoga kita sama-sama dapat menjaga amanah ini dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Hajah Nur Saadah atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Cikgu Nur Afizah binti Noh selaku penyelaras program Bahasa Arab, Tasmik dan Jawi untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Detik waktu terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Ustazah Nur Afizah binti Noh, mewakili guru-guru pendidikan Islam dan bahasa Arab, ingin menerangkan secara ringkas mengenai program Check-Off kepada ibu bapa penjaga murid-murid tahun 1 SK Api-Api 2021 yang dikasihi sekalian. Pengenalan program Check-Off.
Cetusan idea. Program Jacob ini adalah cetusan idea dari mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Apakah makna program Jacob? J, Q, A dan F. J, Jawi. Q, Al-Quran. A, Bahasa Arab. Dan F, Fardu Ain. Mengapakah huruf J ditulis dengan huruf kecil, manakala huruf Q, A dan F ditulis dengan huruf besar? Huruf J ditulis dengan huruf kecil kerana di dalam mata pelajaran Jawi terdapat huruf hijaiyah. Di dalam Al-Quran juga terdapat huruf hijaiyah. Di dalam bahasa Arab juga terdapat huruf hijaiyah. Manakala fardu ain pula, bacaan-bacaan solat dibaca menggunakan huruf hijaiyah, iaitu alif hingga huruf ya. Maka huruf J atau Jawi ditulis dengan huruf kecil kerana ia merangkumi kesemua modul. Apakah objektif Jacob? Yang pertama, menguasai bacaan dan tulisan Jawi. 2. Menguasai bacaan Al-Quran dan khatam Al-Quran. 3. Menghayati amalan fardu ain. Jawi. Peruntukan masa bagi kelas Jawi hanya satu masa seminggu, iaitu 30 minit dan tiada lagi kelas pemulihan Jawi. Murid-murid tahun 1 tidak terlibat dengan ujian diagnostik Jawi. Ujian ini untuk mengesan murid-murid yang lemah Jawi. Namun, hanya murid tahun 2 hingga tahun 6 sahaja yang terlibat. Pemulihan Jawi. Pemulihan Jawi dilaksanakan di dalam kelas secara berterusan bagi murid lemah. Pentaksiran Jawi murid yang dilakukan semasa pembelajaran akan dilaporkan 2 kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan bulan Oktober melalui e-pelaporan Jacob. Pencapaian Jawi murid adalah berdasarkan tahap 1 hingga tahap 6. Apakah maksud tahap 1 hingga tahap 6 ini? Penyataan tahap. Tahap 1. Ilmu. Menguasai asas, pengetahuan, kemahiran dan nilai. Tahap 2. Amali. Menggunakan pengetahuan,
kemahiran dan nilai secara praktik. Tahap 3. Amalan. Menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Tahap 4. Iltizam. Menghuraikan dan mengaplikasikan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab melaksanakannya. Tahap 5. Penghayatan. Memberikan justifikasi secara istiqamah terhadap tindakan. Tahap 6. Pentabiatan. Boleh membantu dan membimbing rakan lain serta boleh dicontohi. Murid ini boleh dijadikan contoh kepada murid lain. Ini adalah tahap yang tertinggi sekali. Quran. Terdapat 2 modul. Yang pertama, modul Iqra' dan hukum tajwid. Menggunakan waktu pendidikan Islam sedia ada, iaitu 3 waktu seminggu bersamaan 90 minit. Mempelajari hukum-hukum tajwid menggunakan buku teks pendidikan Islam yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 2. Modul Tasmi'. Modul Tasmi' ini dilaksanakan 2 waktu seminggu bersamaan 60 minit di dalam waktu PDPC. Murid yang masih belum menguasai bacaan Al-Quran, mereka akan dibimbing terlebih dahulu dengan menggunakan kaedah Iqra'. Kaedah yang digunakan adalah secara talaki dan musyafahah. Murid membaca di hadapan guru secara bersemuka. Murid tahun 1 ini akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan Ustaz Amir Sharifuddin bin Muhammad Saleh. Kumpulan yang kedua, kumpulan Ustaz Muhammad Khairi bin Cik Adnan. Kumpulan yang ketiga, kumpulan Ustazah Nur Afiza binti Noh. Bahasa Arab. Masa mata pelajaran bahasa Arab adalah 3 masa seminggu bersamaan 90 minit. Bahasa Arab ini adalah nilai tambah kepada murid selain menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Guru bahasa Arab yang akan mengajar tahun 1 2021 adalah Ustaz Muhammad Khairi bin Cik Adnan dan Ustazah Nur Afiza binti Noh. Pencapaian bahasa Arab murid adalah mengikut tahap 1 hingga tahap 6 sebagaimana Jawi. Tahap 1, tahu. Tahap 2, tahu dan faham. Tahap 3, tahu, faham dan laksanakan. Tahap 4, laksanakan dengan beradab. Tahap 5, sistematik, tekal dan positif. Tahap 6, sistematik, positif, kreatif.
dan boleh dicontohi. Murid boleh dicontohi. Fardu Ain, bestari solat. Ia dikategorikan sebagai aktiviti kokurikulum pendidikan Islam dan dimasukkan dalam takwim sekolah. Pelaksanaannya juga memerlukan kerjasama semua pihak, terutama penglibatan PIBG, guru-guru sedia ada di sekolah dan tidak semata-mata penglibatan guru pendidikan Islam. Dan akhir sekali adalah sijil Chekhov. Murid-murid tahun 1 ini akan menerima sijil Chekhov pada tahun 6 nanti. Di dalam sijil ini akan dinyatakan pentafsiran, Jawi, Al-Quran, bahasa Arab, wudu, solat iaitu modul Fardu Ain dan juga Pafa. Itu sahaja penerangan saya pada hari ini. Terima kasih dan maaf seandainya terdapat kekhilafan terhadap penerangan saya. Alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Nur Afiza atas ucapan sebentar tadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Surita binti Ahmad selaku penyelaras PBD SKAA. Okey, jadi hari ini saya ingin cakap tentang PBD atau Pentaksiran Bilik Darjah. Okey, apa itu PBD sebenarnya? PBD bermaksud pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid sepanjang tahun, ataupun dalam kata lain, murid-murid ni akan dinilai secara menyeluruh sepanjang tahun di dalam kelas. Jadinya kita dah tak fokus kepada peperiksaan semata-mata. Okey, jadi kaedah yang akan digunakan oleh guru-guru bagi menilai murid-murid ni digunakan kaedah pelbagai, antaranya ialah pertama sekali kuis, kerja projek yang boleh jadi sama ada projek individu ataupun berkumpulan, kerja rumah, ujian bulanan ataupun ujian yang kita adakan setiap kali habis sesuatu topik itu. Yang seterusnya adalah komunikasi di dalam kelas, terutamanya semasa sesi soal jawab di antara guru dan murid. Semua tu kita akan semua itu akan dititik beratkan bagi menilai murid-murid ni. Maknanya semua kerja yang murid buat di dalam kelas akan diambil kira dan akan dinilai oleh guru mata pelajaran tersebut. Okey, seterusnya macam mana PBD ni akan diterjemahkan mengikut tahapnya. Okey, melalui PBD ni kita ada tahap penguasaan murid, iaitu dari TP1 hingga TP6. TP1 hingga TP6. Okey, TP1 ni adalah tahap penguasaan murid yang paling lemah sekali, yang paling minimum.
Kemudian TP6 adalah tahap penguasaan murid yang maksimum, iaitu yang cemerlang. TP ni merujuk kepada standard prestasi yang dinyatakan dalam kurikulum. PBD dilaksanakan dalam semua mata pelajaran dan menggunakan pertimbangan profesional guru tersebut untuk menetapkan tahap penguasaan murid berdasarkan kaedah-kaedah yang saya nyatakan tadi. Melalui PBD, ibu bapa dapat yang pertama sekali mengetahui perkembangan anak secara menyeluruh. Yang kedua, mengetahui potensi, kekuatan dan kelemahan anak-anak. Yang ketiga, mengenal pasti pencapaian anak-anak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Dan yang terakhir sekali, membantu anak-anak dalam pembelajaran berdasarkan maklumat pentaksiran. Dalam slip keputusan PBD tersebut akan tertera semua subjek dan sebelahnya adalah TP bagi setiap subjek tersebut. Jadi kita boleh lihat subjek mana yang anak-anak semua dapat TP yang paling rendah ataupun TP sederhana ataupun yang paling cemerlang. Setakat itu saja daripada saya. Sebarang soalan atau pertanyaan boleh ajukan kepada guru mata pelajaran masing-masing nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan taklimat tentang kawalan keselamatan semasa di sekolah. Ibu bapa sekalian, ibu bapa tentu sayangkan anak-anak. Oleh yang demikian, semasa berada di sekolah, pastikan anak-anak di bawah penyelidikan tuan-tuan sebelum sampai atau masuk ke dalam sekolah. Pihak sekolah memang ada menyediakan pengawal keselamatan. Namun, pengawal keselamatan bukan hanya untuk melihat anak-anak tuan semata. Oleh itu, sebagai langkah keselamatan, ibu bapa hendaklah membawa anak-anak sampai ke pintu hadapan, iaitu pintu C sekolah, sebelum masuk ke sekolah. Ia adalah lebih selamat jika kita hantar anak-anak ke depan pintu gate. Jangan mengharapkan pengawal keselamatan semata-mata. Tugas pengawal keselamatan adalah untuk melintaskan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Namun demikian, dengan jumlah ramainya anak murid di sekolah ini, maka kadang-kadang pengawal keselamatan tidak dapat menyelia kesemuanya. Oleh itu, pihak sekolah mengharapkan bantuan ibu bapa agar menjaga anak-anak dengan menghantar sehingga ke pintu masuk sekolah ini. Selain daripada itu, tata cara ketika hadir ke sekolah, pastikan anak-anak dipimpin agar anak-anak tidak akan berlari sesuka hati. Ibu bapa juga diingatkan supaya memandang dan memerhatikan kawasan sekeliling. Berkemungkinan ada guru-guru ataupun kenderaan staf sekolah yang akan masuk ke sekolah. Oleh itu, pimpinlah anak-anak supaya mereka berjalan dengan selamat dan berhati-hati agar tidak berlaku kemalangan. Begitu juga dengan tata cara ketika pulang dari sekolah. Tunggulah anak-anak di kawasan menunggu dia yang disediakan. Kalau di sekolah api-api ini, di hadapan tersebut, di hadapan sekolah, ada terdapat tempat menunggu anak-anak. Oleh itu, tunggulah anak-anak tuan-puan di hadapan sekolah agar ia lebih selamat. Seandainya tuan-tuan telah nampak anak-anak, bolehlah ambil di pintu hadapan, pimpinlah ia supaya anak-anak ini tidak akan berlari ke sana sini.
kita bimbang kerana kawasan sekolah kebangsaan api-api adalah berdekatan dengan jalan raya. Jadi banyak kenderaan yang lalu lalang di hadapan sekolah ini. Kan keadaan yang kurang selamat jika anak-anak tidak dipimpin. Oleh itu, pimpinlah anak-anak, tuan-tuan, agar menjamin keselamatan mereka semasa berada di hadapan sekolah. Jangan mengharapkan pengawal keselamatan untuk menjaga anak tuan-tuan. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama tuan-puan sangat dihargai. Terima kasih segala budi, kenangan dan indah simpanlah di hati. Semoga kita berjumpa lagi. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa penjaga murid tahun 1 sesi 2021, ahli jawatan kuasa program transisi tahun 1 dan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan majlis ini. Diingatkan sekali lagi, penghantaran semula fail dokumen tahun 1 ialah pada 17 hari bulan Januari tahun 2021, iaitu bersamaan pada hari pemberian buku dan alat tulis sekolah. Saya akhiri majlis taklimat pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.